Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan ketakwaan, dengan ketaatan, dengan amal saleh kita. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Ta'ala dan dihapuskan segala dosa kita. Lebih lagi kita berada dalam majlis ilmu, majlis menambah keimanan kita. Mudah-mudahan mendapatlah cinta Allah dan Rasul seperti dalam firman Allah daripada hadis qudsi, wajibat mahabbati, wajib mendapat kasih sayang aku orang yang sering duduk dalam majlis kerana aku. Atau kama qala, kita tengok dalam tajuk pengajian, kita sambung pengajian dari kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita dalam tajuk keutamaan ataupun fadilat-fadilat. Masuk dalam tajuk bab fadilat-fadilat. Pertama sekali dia bicarakan tentang fadilat Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Hadis yang ke-991 daripada awal kitab. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar daripada baginda Rasulullah SAW sabdanya, bacalah kamu akan Al-Quran, hendaklah kamu membaca Al-Quran, fa innahu, semuanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada tuannya yang membacanya. Syafaat maksudnya apa? Senang kita faham. Syafaat ni bantuan dan pertolongan ketika mana kita dah tak ada dah saluran amalan kita. Maksud apa dia? Saluran amalan kita ni lemah, tak boleh tolong. Pahala kita sikit, tak boleh tolong. Maka Al-Quran akan tolong. Malah dalam hadis lain disebut Al-Quran lah syafaat yang paling hebat, kerana dia takkan tinggal tuannya yang sering baca kat dunia. Dia takkan tinggal sampai syurga, takkan tinggal. Maksudnya apa? Nak mati, ketika malaikat maut cabut roh, Quran datang. Dia boleh tegur, dia boleh warning kepada malaikat maut. Hati-hati, jangan kasar-kasar sangat. Contoh macam mana tak tahulah kan. Tapi dia datang dalam, boleh memberi bantuan ketika seorang tu dicabut roh. Yang kedua, masuk dalam kubur. Kita dalam kubur seorang-seorang, gelap-gelap, dia akan jadi cahaya kita, Quran. Kita seorang-seorang tak ada teman, dia akan jadi teman kita. Kita disoal munkar dan nakir,
Marrabuka segala soalannya, dia jadi peguam bela kita, tolong jawab soalan tu. Dia tolong jawab, jadi peguam kita, kan? Dan dia jadi bodyguard kita. Malaikat nak soal pun tak boleh, jangan dekat-dekat, sana-sana jauh sikit. Dia jadi bodyguard kita. Dan dia jadi laluan ekspres untuk kita ke syurga Allah. Dan apa lagi, banyak peranan Quran. Bangkit, kita tahu lepas kita dalam alam barzakh, alam kubur, kita akan dibangkitkan daripada kubur, namanya mahsyar. Hari mahsyar, hari dibangkitkan, yaumul ba'thi, maaf saya, yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Mahsyar, bangkit, lepas tu pergi kumpul, tu mahsyar, kumpul tu hari kebangkitan. Waktu dibangkitkan daripada kubur, semua orang terpinga-pinga, terhoyong hayang, tak tahu nak ke mana. Maka Quran jadi kenderaan kita, dia jadi pemandu kita. Ketika mana lagi? Kumpul di mahsyar, dalam keadaan bayangkan bukan juta orang, tak ada hitungan yang boleh hitung, trilion, bilion, silion manusia daripada Adam sampai manusia akhir. Kumpul setempat, di mana agak tempat kita dalam keadaan tu, mungkin kita dipijak di dalam surah Waqiah Allah Ta'ala sebut waltafatis saqu bisaq, sehingga belaga betih kita dengan belaga betih orang punya krok. Quran dia bawa kita tempat selesa. Tak ada, kita tak kalang kabut dengan orang lain, kita tak bersesak-sesak dengan orang lain. Quran bahkan bawa laluan khas, duduk di naungan khas, grup, kelompok khas istimewa. Begitulah perjalanan seterusnya. Mana lagi lepas itu? Lepas kita mahsyar, hisab, dihitung amalan, Quran juga tolong. Lepas itu timbang pula antara pahala dan dosa, Quran juga tolong. Lepas itu bagi catatan, buku catatan keputusan kita, tangan kanan, tangan kiri, Quran juga bantu kita. Lepas itu nak lintas surat pula, lintas surat, nak lepas neraka masuk syurga, Quran jadi kenderaan. Sampailah dalam syurga, dia tak lepas juga dalam syurga. Dalam syurga kita ingat cukuplah kita seorang-seorang, tak, dia teman juga, jadi kawan kita. Dan sehingga Allah kata, tak apalah wahai ahli Quran, maksudnya orang selalu baca Quran, wahai ahli Quran, kamu bacalah ikut suka hati kau Quran tu. Kerana setiap ayat yang kamu baca, kami akan upgrade kau punya level syurga, satu level, satu darjat. Kalau kita hotel ni, hotel 4 bintang, tiba-tiba dia bagi layanan 5 bintang, kan, upgrade. Naik flight ekonomi je, tak tahu boleh upgrade percuma kepada business class, first class dan sebagainya. Oh, seronok lah kan, layanan dia lain. Macam itulah ahli syurga boleh menikmati Al-Quran. Setiap satu ayat dia baca dalam Quran, Allah tambah upgrade dia punya syurga dia. Ayat 2 dah 3, 4, 10 tingkat, 10 kehebatan Allah tambah, kan? Masya Allah. Itu peranan Al-Quran. Tidak ada amalan yang mana setelah kita mati kita tak payah buat dah, tak payah semayang, tak payah puasa lagi dah. Malah kalau kita boleh semayang dalam kubur, dapat pahala tak? Kata ulama, tak ada pahalanya, tak dicatat amal soleh dah. Ada tak orang boleh semayang dalam kubur? Ada kisah-kisah para wali, para ulama, mereka minta izin nak semayang dalam kubur, dia boleh semayang, Allah izinkan kerana hobi dia, minat dia, suka dia dengan salat, Allah bagi dia salat dalam kubur. Tapi tak menambah pahala. Pahala dia ambil kira sebelum mati. Semayang yang sebelum mati itu menambah pahala. Kecuali Al-Quran. Puasa sama juga. Ada kau nak puasa dalam kubur? Kalau ada pun tak menambah pahala apa. Begitulah zakat, begitulah yang lain-lain. Tapi Quran sampai dalam syurga dia boleh baca lagi. Kalau dalam syurga orang tu minta nak solat dia, Allah izinkan dia solat, dia boleh solat, tapi solatnya tak menambah apa-apa, tak menambah syurga dia. Syurga memang ada syurga dah, tapi Quran Allah tambah upgrade, darajatnya dalam syurga. Itu syafaat Al-Quran.
Ya'ti, dalam hadis ni Allah Ta'ala sebut ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang cari engkau, cari tuan dia pada hari kiamat nanti. Sehingga tuan dia terbingung-bingung, engkau ni macam mana boleh tolong aku, engkau ni siapa? Ada hadis yang cerita demikian. Bila bangkit dari kubur ni, orang terhoyong-hayang, dia tolong kita, dia jadi pemandu kita, pembimbing kita. Maka tuan dia tanya, macam mana kau tolong aku je, kau tak tolong orang sebelah tu, orang sana, orang sini? Siapa engkau ni? Maka dia kata, aku datang cari engkau, engkau tuan aku, engkaulah yang teman aku di dunia dahulu, yang mana ketika engkau berteman dengan aku, sanggup untuk habiskan masa rehat engkau, korbankan waktu berharga engkau dengan dunia engkau demi untuk aku. Tidur, bangun malam baca Quran, kerja, nanti dulu baca Quran dulu kan? Jadi korbankan waktu lain untuk Quran, untuk aku, dia kata. Oh, engkau Quran lah? Ya, aku Quran. Tu dia akan datang cari tuan. Maka kita juga ni anjuran supaya kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Baca tengok. Jangan kata saya tak pandai baca salah, tak ada ustaz nak tegur, nak baca depan ustaz. Tak. Al-Quran ni baca, yang penting ada keinginan nak baca. Nak baca walaupun silap, sebut tak betul, makhraj tak kena, dengung tak jadi kan, tak tahu panjang berapa harakat, dia nak baca juga, hati tu ada nak, yang tu Allah nak tengok. Nak baca maka dapat pahala, walaupun silap tetap dicatat pahala sekurang-kurangnya 2 kali ganda walaupun silap. Lagilah kalau lancar, lagi hebat. Hadis yang seterusnya daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati biquran wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih. Pada hari kiamat nanti Al-Quran akan didatangkan bersama orang-orang yang mengamalkannya, datang pada tuan-tuan yang mengamalkan dia, baca dia. Baca dan amal tu level dia lain sikit. Ada orang baca je tapi tak amal pun sebab dia tak faham. Level yang lebih hebat, dia baca dan dia memahami, dia faham ayat ni sampai meleleh mata dia bila cerita tentang neraka azab, dia rasa gerun, syurga dia rasa baik, dia rasa dia faham. Level yang kedua, level tinggi lagi, bukan takat faham, dia menyampaikan pada orang lain Quran. Itu termasuk dalam hadis lain, Allah kata hadis yang akan datang kita baca, sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajar pula Al-Quran. Level tinggi sikit. Level tinggi itu dah dalam baca banyak, faham, mengajar orang pula. Lepas tu apa dia? Mengamalkan hukum hakamnya. Mengamalkan hukum hakam. Hukum hakam ni ada yang wajib, ada yang tak wajib. Hukum yang wajib, wajiblah. Hukum yang sunat contohnya tak wajib, jadi kalau dia buat juga banyak pahalanya. Jadi di dalam ayat ni juga disebut sebagai hadis tadi, Quran tu akan datang pada tuannya, orang yang mengamalkan dengan Quran. Diawali dengan surah Baqarah dan Ali Imran, cukup yang datang jadi pelindung kita 2 surah utama ni, Baqarah, Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima, dia akan berhujjah, 2 surah ni akan berhujjah dengan Allah. Dia peguam kita, dia berhujjah dengan Allah yang maha penghakim, yang maha adil. Ya Allah, ni orang yang muliakan aku, tuan ni orang yang sering berdamping dengan aku di dunia dulu, sering korbankan kehidupan dia untuk aku. Ya Allah, berilah kemuliaan kat dia. Dulu dia muliakan aku, sekarang engkau ya Allah tolong bagi kemuliaan pada dia. Apa yang dia dapat? Yang pertama sekali pakaian syurga. Belum masuk syurga tu baru bangkit daripada kubur, kumpul di mahsyar, dia dah dapat pakaian. Sebab orang semua manusia bangun dalam keadaan telanjang. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, telanjang
Malulah kami orang buat. Nabi kata hari itu hari kiamat. Yang pertamanya, gawat kiamat tu, orang tak peduli dah nak tengok. Tak peduli dah. Contoh tuan-tuan, saudara kita di Gaza kena bom, duduk dalam rumah bangunan runtuh. Ada orang nak peduli tengok aurat orang? Wah, buka baju dia, dia badan dia macam tu. Tak ada siapa nak peduli, kalang kabut. Nak lari daripada bom, nak selamatkan diri, orang tak peduli dah hal tu. Kacau bilau. Itu yang pertama. Yang keduanya, bukan masa lagi dah, nafsu kita dah tak ada. Syaitan pun dah tak ada. Syaitan pun kalang kabut nak selamatkan diri dia. Yang kita jadi nafsu nak tengok benda-benda macam tu, benda salah, benda dosa tu, nafsu dan syaitan. Benda tu dah terputus daripada badan kita dah. Tak ada dah. Di akhirat kita tak ada nafsu. Nafsu dah jadi satu ancaman ataupun azab. Dan juga syaitan. Syaitan pun satu makhluk nak selamat diri dia. Dia tak kacau kita dah, tak goda kita lagi dah. Jadi yang datang hujah Al-Quran, dia berhujah, debat dengan Allah. Ya Allah, berilah pakaian. Dia bila telanjang, siapa manusia yang terawal dapat pakaian? Yang pertama para nabi lah. Para nabi yang terawal dapat pakaian. Pakaian bukan baju ni, pakaian syurga. Indahnya, bercahayanya, wanginya, cantiknya, tak mampu kita nak gambar lah. Baca penuh lah. Ini baca penuh surah Baqarah, Ali Imran. Maksudnya orang sering baca Quran, mungkin dia baca sampai 30 juzuk lah, dia continue kan. Itu juga Baqarah dan Ali Imran akan jadi syafaat dia. Ataupun dia ulang yang tu je, Baqarah sampai khatam, Ali Imran sampai khatam, ulang balik Baqarah sampai khatam, Ali Imran sampai khatam, tak sampai hafal pun boleh juga. Tapi yang terbaik kita baca semualah. Baca semua. Maksud semua apa? Sampai 30 juzuk lah. Macam tuan-tuan kita tanda, habis hari ni tanda muka surat ni, esok sambung, lepas mungkin sebulan ke 2 bulan ke setahun ke tak tahulah, khatam. Alhamdulillah, terus continue. Yang tu Baqarahnya akan datang. Ni baru nak sebutnya, ni baru Baqarah dengan Ali Imran. Mana lagi yang lain? Dia baca Tabarak, baca surah Sajdah, surah Waqiah. Semua tu ada peranan masing-masing. Seolah satu tentera. 114 surah Quran ni seolah dia satu tentera. Dia lah bodyguard. Ada yang jadi bodyguard, ada yang jadi ni, ada yang berdebat, ada yang peguam, ada yang komplit untuk kemenangan kita. Quran ni baru berdebat dengan Allah, nak minta bagi kemuliaan. Baqarah dengan Ali Imran, keduanya akan berdebat tentang orang yang debat untuk Tuhan dia. Minta, ya Allah, tak cukup ya Allah kau bagi selapis baju, bagi dia lagi. Tak cukup ya Allah, baru 2 lapis, bagi lagi. Mungkin minta kasut ke, minta tak tahulah pakaian jenis macam mana. Minta serban dia, minta tutup kepala dia, minta perhiasan cincin dia, jam dia, cantik-cantik. Nak bagi cantik dah, sampai semua orang tengok, Pak Haji ni hebatnya. Orang lain tak ada apa, tak ada pakaian selai sepinggang, tak ada pakaian langsung. Dia dah dengan pakaian hebat, wangi, cantik, bercahaya. Dari mana dapat? Dari Al-Quran. Rugi orang. Masya Allah, saya cerita sikit. Satu baru ni pergi ke Kuching. Dia orang susun majlis di sana, dakwah sana. Jadi orang bawa ke satu rumah, dia minta saya datang. Saya pun alhamdulillah, orang jemput. Satu rumah, pergi tengok kelambu Kaabah. Full pintu kan, pintu Kaabah kan, full daripada atas sampai ke bawah. Dapat tanya dia, macam mana dia boleh dapat ni? Kalau beli ni juta ni, mungkin 1 juta. Besar. Setiap tahun pada tahun 1417 Hijrah, kelambu tu. Dia kata bukan beli, orang bagi. Siapa sanggup bagi ni? Benda besar macam ni, bagi free. Dia kata bukan dia punya, tapi adik dia dapat. Adik dia memang pemurah lah, orang yang pemurah semua.
ada orang yang mempunyai kelambu ni, dia orang Brunei. Jadi dia tiba-tiba dia kata nak bagi pada seseorang. Dia kata ada pemilik dia akan datang nanti, tak jumpa, tak kenal lagi. Itu ada orang datang tengok, dia kata itulah pemilik, dia bagi pada orang tu, adik dia. Jadi baliklah dia pun balik rumah kakak, abang ambil letak dalam rumah masing-masing. Kita pun tumpang tengok, Masya Allah besar kelambu tu. Frame kelambu lah, penutup Kaabah, pintu. Jadi bila dia cerita salah silah dia, semua kaitan dengan Quran. Dia kata mak dia dulu guru Quran, Masya Allah, tak pernah lepas Quran. Semua masyarakat belajar Quran dengan mak dia, masyarakat sekeliling. Dan mak dia ni bila pergi haji, dia beli frame gambar besar tu je, berapa kaki, 1 kali 2 kaki je, lebih kurang macam tu lah. Frame pintu Kaabah dengan frame Hajarul Aswad. Dan dia letak dalam rumah dia. Dia kata dalam rumah ruang tamu ni jangan letak gambar orang, gambar siapa-siapa, adik-beradik kalau macam kita, dia nak macam tu. Kau boleh gambar ni, frame Kaabah ni, mula masuk pintu, tengok yang ni dulu, pintu Kaabah. frame gambar je. Setiap kali dia tengok, dia meneleh mata mak dia tu. Masa dia teringin sangat, teringat Kaabah sama, dia teringin lah, kalau boleh nak pegang, dia tak pegang-pegang lagi kelambu Kaabah ni. Jadi Allah tunai hajat dia. Bayangkan, Allah tunai hajat dia, kelambu Kaabah main rumah dia. Maknanya dia ialah tak adalah pembos, dia bukan orang besar mana pun, bukanlah pangkat tinggi, tapi dia guru Quran, pangkatnya guru Quran. Hebat. Allah tunai hajat dia dunia. Masya Allah. Ya? Bila berkhidmat Al-Quran, sehinggalah mak dia pesan wasiat, jangan lupa Quran sekian. Dan sampai anak-anak nak pindah gambar ni, tak, mak dah lah, kita ganti gambar lain pula lah, tak, jangan dia, mak dia pesan jangan. Tapi mak dia meninggal dah, Masya Allah. Jadi cahaya dalam rumah tu daripada cahaya ahli Al-Quran. Allah tunai hajat dengan keberkatan Al-Quran. Hebat orang ahli Quran. Hadis seterusnya daripada Sayyidina Uthman bin Affan, hadis yang kita baca tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Semulia-mulia kamu di sini siapa? Bukan sebaik-baik kamu manusia, tapi sebaik-baik kamu orang beriman. Maksudnya di kalangan seluruh manusia, orang berimanlah yang terbaik, kan? Kita semua insya-Allah orang beriman. Di kalangan orang beriman, siapa yang terbaik? Iaitu yang ni, orang yang mengaji Quran, belajar Quran, dan dia ada ilmu Quran, dia mengajar orang pula. Insya-Allah ustaz kita, dia mengajar pula, dia sebarkan lagi. Orang tak pandai dia panggil main mengaji, sebarkan Quran. Jadi kita juga tuan-tuan mungkin belajar Quran, kena ada cita-cita, azam, aku pandai, aku nak mengajar orang pula. Kena ada tu niat nak mengajar, bukan nak sombong, tapi niat nak mengajar kerana nak sebarkan ilmu Quran. Kadang-kadang orang biasa macam, yalah macam orang biasa, dia bukan ulama, bukan alim sangat, tapi dia belajar Quran, dia dapat syafaat Quran lebih hebat. Berapa ramai orang yang macam tu baru boleh baca Quran, dia dah fikir, aku nak sebarkan ilmu Quran ni bagi orang lain. Dia mungkin sewa kedai, buat pusat pengajian, bayar gaji ustaz apa semua, mengajar. Masya Allah, kedudukan dia lagi hebat daripada ustaz yang mengajar tu. Dia jadi asbab, kan? Itu dia. Banyak orang macam tu. Saya tengok, ya Allah, Allah pilih orang macam-macam, semua ada kelebihan. Orang ni dia pandai mengaji Quran, bahasa sedap dan sebagainya. Orang tu tak pandai sangat lah, tapi boleh baca, tapi kurang pandai sikit daripada ustaz tadi. Tapi dia ada fikir nak bagi kembang besar lagi, dia sewa kedai, dia buat pusat pengajian Quran, apa tu, iklankan orang datang mengaji, bagi percuma pula. Masya Allah, kan? Ataupun yuran pun tak kisah, yuran untuk kendalikan ni, bayar elektrik kan. Jadi Allah pilih tu, pilihan Allah orang tu untuk dia berdamping dengan Quran. Walaupun dia bukan alim dalam Quran, alim hebat sangat, tapi dia fikir macam mana nak kembang dan sebagainya. Jadi sebab tu kita ni kena integrate, kena kerjasama. Yang
alim macam ni tugas dia, yang tak apa alim dia tugas dia lain, sehingga peranan sebar dakwah Quran, sebar dakwah Islam tu makin berkembang. Jadi begitulah kan, macam kita masjid juga tak seboleh semua ustaz belaka. Ada orang pandai macam ni, bila gabung masya-Allah jadi satu kekuatan yang luar biasa. Hadis satunya daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih. Kata Nabi SAW, orang yang baca Quran lancar, fasih, terror lah, hebat, mahir. Orang ni level dia dalam syurga. Jangan kata dia masuk syurga ke tidak, memang syurga dah. Baca Quran dengan fasih, lancar, dan itu amalan dia, itu bacaan dia. Seperti imam-imam kita masya-Allah dah lancar, hafal, sedap pula suara. Oi, banyak ada tajuk nanti tentang baca bagi lunak, bagi sedap. Baca mahir, level dalam syurga nanti pelayan dia adalah malaikat safarah kiram. Safarah satu level malaikat lah, malaikat pelayan dalam syurga. Tak ke semua ahli syurga pelayan dia malaikat. Ahli syurga siapa pelayan? Pelayannya adalah kanak-kanak yang mati masa budak-budak, yang mak bapak dia orang tak masuk syurga. Contoh kanak-kanak kafir, mak bapak kafir, dia orang tak dikira kafir lagi. Mak bapak dia kafir, kanak-kanak dia mati, anak dia mati, dikira masuk syurga. Tapi mak bapak tak boleh masuk syurga lah, sebab tak Islam. Kalau mak bapak Islam, dia jumpa balik mak bapak dia tolong bawa mak bapak dia masuk syurga, dia boleh bagi syafaat pada mak bapak dia. Tu di Gaza masya-Allah budak-budak, ya Allah, hancur lembu kan, terkulai habis semua. Ada yang setahun 2 tahun baru lahir, anak-anak meninggal. Ada yang bersama mak ayahnya, ada mak ayah tinggal anak seorang, tak ada siapa nak jaga. Orang masya-Allah, orang Gaza ni orang yang hatinya mulia. Dia tengok tak ada mak bapak, dia berebut nak jaga anak yatim. Walaupun dia pun bukan kaya pun, bukan ada kemampuan pun. Tambah keadaan sekarang nak bangunan tak ada, apa tak ada, tapi dia orang sanggup jaga. Dia tahu kelebihan jaga anak yatim. Itu satu, anak yatim ni yang jenis anak meninggal, mak bapak masih hidup. Oh sedihnya, ya Allah. Dia akan bawa mak bapak dia ke dalam syurga. Yang tak ada, mungkin ada orang Kristian juga kan di Gaza. Katalah kanak-kanak Kristian, mak bapak Kristian, dia orang ahli syurga. Tapi dia tak jumpa lah mak ayah dia. Yang akan jadi mak ayah angkat dia adalah ahli syurga yang lain, dan dia akan jadi pelayan-pelayan dalam syurga. Bukan kita kata Allah kesiannya jadi pelayan, jadi buruh paksa pula nak angkat barang tu. Dah. Dia tak akan beban, itulah kesukaan dia, minat kita. Semua syurga tak ada paksaan, tak ada zalim, tak ada penindasan, tak ada benda yang memenatkan, tak ada. Semuanya benda yang menggembirakan. Syurga pelayan. Tapi orang Quran ni bukan lagi kanak-kanak levelnya, yang layan dia kan, para malaikat. Maka akan bersama dengan para malaikat yang disebut sebagai safarah al-kiram, yang mulia, yang baik, yang akan tunduk segala perintah dia. Dia boleh perintah malaikat tu, ambil ni, buat tu, buat ni. Tu level orang yang mahir Quran. Bacaannya pun sedap, dengan tajwidnya, dengan hak-hak Al-Quran, hak-hak huruf. Tapi sebaliknya, orang yang baca Quran wa huwa yatata'u bih fi, dia baca sangkut-sangkut jenis tak betul ni. Orang kata baca ain, dia ain. Alhamdulillahi rabbil alamin, tegur pun macam tu juga kan. Huruf kha tak betul juga, huruf qaf tak jadi juga, dengung tak mana jadi. Orang suruh dengung naik ke khayshum, ke hidung, dia dengung tak mana bunyi ke telinga ke apa, tak menjadi bunyi dia. Tapi dia baca juga, mau juga baca, ingin juga nak belajar. Ustaz-ustaz tegur sampai orang kata, kau ni tak malu ke? Kau ni tua dah mengaji kat ustaz muda pula. Tak malu aku nak mengaji Quran? Nak juga. Orang ni 2 pahala untuk dia. Walaupun dia baca tak apa nak tepat,
Nak betul, sangkut-sangkut, lambat-lambat, 2 pahala untuk dia. Bukan 2 pahala, tapi 2 saluran pahala. 2 saluran. Saluran yang pertama, saluran sebutan huruf tu. Dia 1 huruf ganda 10. Tu dia dapat tu. Setiap 1 huruf, walaupun sebut tak betul, dia tetap dapat pahala 1 huruf, 1 huruf, 1 huruf yang dia sebut. Tu saluran yang pertama. Saluran yang kedua, keinginan dia, cinta dia pada Quran, nak baca juga, nak juga. Yang tu Allah bagi pahala lagi, kerana keinginan kepada benda yang baik. Kita kalau teringin benda yang baik ini adalah satu kebaikan, satu pahala. Jadi dua-dua yang dia sebut pun dapat, keinginan hati dia cinta pada Quran pun dapat pahala. Dua-dua tu penyelamat. Masya Allah. Lahu ajran, kata Nabi SAW. Ini bukan calang-calang Al-Quran, ya, yang mukmin. Baca tak betul pun jangan kita hina. Apa kau baca tak betul, baik tersuah baca? Jangan. Baca tak betul pun lagi kena banyak baca lah, supaya jadi betul. Hadis yang lain, Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran mathalul utrujah. Perumpamaan orang yang baca Quran, suka baca Quran, dia beriman, dia orang beriman, soleh, baca Quran pula, rajin baca Quran, macam utrujah. Utrujah ni satu jenis buah yang manis, macam bentuk dia macam lemon, tapi dia manis. Tak tahu dia nak sebut buah apa, balik bentuk dia macam lemon kuning tu, lemon kuning tu, tapi dia manis. Dia bukan masam macam lemon, manis dia, ada sejenis manis, sedap, manis, dan bau dia pula wangi. Kalau saya kampung kat Kedah, dan saya pula kampung Napor, orang duk ulang balik PUM tahulah, lalu kat kampung Napor. Kampung saya banyak limau bali. Saya kata utrujah tu limau bali kan, bali manis tau, sedap. Limau bali besar pun manis. Yang duk jual kat sini bali masam, kampung bali manis. Orang kata bali bulu, kita rasa kulit dia ada macam baldu bulu. Tu manis isi dia. Bau dia bila kita koyak, dia punya tu bau citrus dia tu, bau macam pewangi lemon. Bau pun sedap, makan pun sedap. Ini utrujah, buah utrujah. Tapi utrujah yang sebenarnya dia kecil, segenggam macam tu je. Dia manis dan baunya sedap, ya, bau lemon kan. Jadi dahlah dia beriman, dia baca Quran, makanan dia, buah tu macam makanan buah utrujah, iaitu makanan dia pun sedap, manis je, dan bau dia pun wangi. Tu orang beriman yang baca Quran. Adapun orang beriman yang malas nak baca Quran, la yaqra'ul Quran, beriman tapi malas-malas nak baca Quran, cekala nak baca Quran kan. Dah berabuk dah Quran tu, baru nak buka, malas. Okey jugalah, sebab dia ada iman. Cuma keistimewaan Quran tak dapatlah untuk dia, tapi dia beriman. Kama thalit tamrah, dia contoh umpama dia macam buah tamar, buah kurma lah, kurma. Buah kurma pasal apa? Tidak ada wangi, tapi makan sedap kan. Kurma manis ya, sedap, tapi ada bau, memang tak ada bau apa, tak ada wangian dia. Itulah orang beriman yang tak mau baca Quran, tak ada wangian dia, tapi dia manis lah. Beriman, selamatlah dia akhirat. Dan yang ketiga, orang munafik pula, dia tak beriman tapi mau juga baca Quran, rajin baca Quran, tapi hati munafik. Ada juga macam tu, ya. Kata Nabi, di akhir zaman ramai orang yang baca Quran, Quran dia tak lepas daripada kerungkung pun. Maksud tu istilah Nabi, dia baca untuk sedap je, tapi bukan untuk amalan, bukan untuk pahala, bukan untuk nak mengagungkan Quran, kerana fulus. Baca Quran kerana fulus, baca Quran kerana pujian, tak ikhlas lah. Ni hatinya nifak, hatinya nifak, munafik, tapi dia baca Quran bagus. Ini bahaya juga macam ni kan.
Mana kedudukannya? Nabi kata contoh dia macam raihanah. Raihanah ni sejenis bunga ni, macam ni, purple ni. Bunga purple. Apa bunga apa kita sebut tu? Saya di sini tak tahulah, kita tak pernah kenal sangat, tak pandai bunga-bunga ni. Masa bawa pergi di Uzbekistan, lalu di Masjid Bukhara tu, laluan dia ke makam Imam Bukhari, masjid sana, banyakkan masjid ada bunga tu. Kita lalu tu bau macam bau spray lavender tu. Wah, sedapnya, tapi bukan lavender, sedap. Bau sedap. Dari mana siapa spray ni? Laluan jalan kaki ni, bukan dalam bangunan. Siapa spray pula? Dia orang kata tu bunga tu, dia orang tanam bunga sepanjang kiri kanan. Warna purple. Wih, betul lah. Inilah raihanah. Dia beritahu inilah raihanah. Bunga sedap, bau, tapi tak boleh makan pun. Jadi kita petik bunga tu, taruh dalam poket, ya Allah, macam kita spray tak berhenti, wangi. Simpan dekat 1 hari kan, boleh wangi lagi bunga tu, warna purple. Itu bunga raihanah. Jadi baunya sedap tapi tak boleh makan. Itulah munafik tapi rajin baca Quran. Bau sedap, nampak cantik, wangi, tapi memang tak boleh makan apa, pahit makanan dia. Yang keempat, Nabi buat contoh golongan yang keempat pula, munafik. Dahlah munafik, tak baca Quran pula, tak minat dengan Quran. Seolah Hanzalah ni tumbuhan pahit, tumbuhan macam apa dia, pahit lah, empedu bumi kan, empedu bumi pula. Oh, yang terpahit ke bumi ni. Hanzalah ni satu jenis tumbuhan yang apa, mungkin melata, jenis akar tu kan, dia naik pagar tu, yang tu pahit. Laisa laha rih, dah tak ada wangi, pahit pula. Munafik, tak baca Quran, tak wangi, busuk dan pahit pula. Itu contoh Nabi buat perumpamaan. Tapi golongan yang termulia adalah yang pertama tadi, yang sering berdamping dengan Al-Quran. Masya Allah. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman yadh'u bihi akharin. Nabi sebut berapa ramai golongan manusia yang dimuliakan, diangkat darajat kedudukan dia daripada dihina dulu masa jahiliyah. Tiba-tiba dijadikan manusia contoh, tauladan, ikutan. Siapa dia? Contoh para sahabat. Dulu mereka orang yang jahiliyah, tapi Nabi SAW diangkat darjat, dimuliakan, orang hormat pada mereka, sayang pada mereka, jadikan mereka panduan hukum makam dengan sebab Quran. Dengan sebab Quran. Dengan sebab Quran ni Allah angkat darjat orang jadi hebat. Dan sebaliknya juga, dengan sebab Quran Allah hina seorang tu sehina-hinanya di dunia ni. Oh, Quran juga? Ya. Macam mana jadi gitu? Sebab dengan Quran mungkin dia hina Quran, belajar Quran untuk cari salah contohnya, ataupun tak nak hormat pada Al-Quran, tak cinta pada Al-Quran. Semua ni Quran akan dakwa dia. Jadi pendakwa, ya Allah, fulan ni dia tak pernah hormat aku ya Allah, fulan ni tak pernah berdamping dengan aku ya Allah, fulan ni tak pernah gini. Dia akan jadi pendakwa kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang sering baca Quran, ya Allah, fulan ni sering berdamping dengan aku, muliakan dia, beri kelebihan pada dia, beri sekian. Seperti mana kita jadikan amalan tuan-tuan, lepas Isyak kita baca Tabarak syafaat. Dia peranan penting, walaupun dia bila semuanya peranan, tapi peranan utama Tabarak jadi penyelamat azab kubur. Itu peranan besar. Berarti apa tuan-tuan? Kalau dia boleh selamat kita daripada azab kubur, selepas kubur semua selamat. Tak mungkin orang tu selamat di kubur, kedepannya azab. InsyaAllah kedepannya selamat ya. Sebab tu orang yang selamat sebelum mati, dah mati sebelum mati, hidup dunia ni, ketika hidup dia dah selamat dah. Selamat apa? Dia hidup jauh daripada kemurkaan Allah, dia hidup dengan amalan soleh, dah selamat dah. Mati pun dalam keadaan selamat, kubur dia selamat, kedepannya selamat, syurga insya-Allah ya.
Tapi kita ni kadang-kadang tak boleh nak nilai dengan tempat. Kita nampak zahir, oh dia hebat, alim, soleh. Kita nampak zahir. Benda dalam tu kita tak tahu. Ni dalam hati ni Allah terima ke tidak, Allah alam lah. Tapi penilaian kita kena nilai dia dengan nilaian yang baik. Dia orang baik. Tentang dia ni munafik tak munafik, dalaman dia tak baik, itu Allah je yang tahu. Kita tak dapat tahu. Sudah, itu urusan Allah. Jadi Quran ni peranan dia, dengan sebab Quran orang tu jadi hebat, jadi mulia. Dengan sebab Quran juga mungkin akan jadi pendakwa menghina dia. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada baginda Nabi SAW menyebut, oh dia tu kata apa, dia lebih pada aku. Boleh. Yang tu boleh. Dalam dua benda ni, apa dia? Iaitu yang pertama, dengki kita, cemburu kita dengan seorang lelaki yang Allah berikan dia ilmu Quran, ilmu agama, lebih khusus Quran. Baca dia sedap, dia rajin baca Quran, kenapalah dia lebih pada aku. Dengki dengan dia tak apa, tapi bukan niat dengki nak jatuhkan dia. Cuma itu namanya ribtah. Ribtah ni dengki, kita nak lomba nak potong dia. Tu boleh. Dia hebatnya, dia baca Quran dah khatam dah, aku nak khatam lebih awal pada dia, lebih banyak pada dia. Tu dia. Dengki yang macam tu berlumba-lumba boleh, silakan. Kecemburuan kita kata persaingan sihat, tu boleh. Persaingan sihat, tengok dia lebih, kita pun nak bagi usaha kuat lagi supaya kita lebih daripada dia. Yang tu digalakkan. Sehingga kita nampak orang baca Quran tu baca banyak, kita pun lagi usaha nak baca banyak, sehingga kita sanggup baca di malam hari, di siang hari, sepanjang waktu nak baca lebih pada dia. Tu boleh, silakan. Ataupun yang kedua tadi, yang Nabi kata boleh rasa cemburu tadi, iaitu kamu cemburu dan dengki kepada seorang lelaki yang ada harta banyak. Tapi bukan dengki kerana harta dia, dengki kerana kebaikan yang dia buat daripada harta tu banyak. Dia banyak sedekah, banyak tolong. Dia ni buat sedekah banyaknya dia bagi. Dia lebih awal, dia lebih prihatin, dia lebih bantu orang. Aku ni nak lebih banyak pada dia. Kalau boleh harta aku lagi banyak pada dia, dan kebajikanku lagi banyak pada dia. Jadi fokusnya bukan pada nak rebut harta dah, tapi nak rebut pahala macam dia buat, pahala kebajikan yang dia buat. Itu namanya perlumbaan yang sihat jugalah, persaingan sihat, ribtah, saingan kita, saingan yang baik. Dia lagi banyak, kita nak lagi banyak. Tapi kalau dia harta banyak, buat kebajikan banyak, kita jaga aku nak curi harta dia, report kepada penyamun tarbus kan, Piramli punya tu, call dia, suruh pergi rompak. Tu tak boleh lah, itu dosa, kita nak jatuh. Jadi dengki yang diharamkan, kita cemburu dan kita nak jatuhkan dia, walaupun dengan niat. Jangan. Contoh, dia kaya sangat, aku doakan mudah-mudahan satu hari nanti jatuh dia, miskin dia, biar pencuri rompak masuk rumah dia kan. Jadi semua perompak masuk, bukan kita perompak, kita baru terlintas benda tu, perompak masuk semua rumah dia, maka kita ada saham dosa sama, saham dosa terjadi sungguh. Jangan, tu bahaya. Action sangat dia ni, biar dia kena accident dengan jalan nanti, tengok kan. Jadi sungguh silap-silap saham dosa kita ada situ. Kerana apa? Gembira terhadap musibah mukmin. Tak boleh, haram. Kita seronok atas musibah orang. Padan muka padan muka biar kau jatuh. Ini gembira atas musibah orang adalah satu dosa. Musibah orang kita juga kena rasa sedih sebab orang beriman. Seolah macam satu jasad kita beriman ni. Kalau kaki je tersepak, luka kaki berdarah, mata tak boleh tidur kan, badan tak boleh nak rehat, tangan pun asyik duk pegang sakit, kaki sebelah lagi pun jalan capik kan. Jadi kerana satu, yang lain rasa sakit sama. Tu contoh orang beriman sama orang beriman. Sebab tu kalaulah dengan apa yang berlaku di Gaza ni, kita tak rasa langsung nak berdoa, tak tolong langsung dengan doa kita, dengan harta apa yang kita boleh buat kan. Kalau macam tu, berarti kita ni masih segembira atas musibah orang beriman.
Tak sekurang-kurangnya angkat tangan macam ustaz kita doa, Masya Allah. Tapi doa yang hebat lah, kita doa sekadar Melayu, ya Allah tolonglah, bantulah mereka. Alhamdulillah ada prihatin kita kepada mereka. Jangan ada sifat dengki sehingga kita biarlah dia orang, bukan keluarga kita pun, bukan abang kita pun, bukan mak ayah kita pun, biarlah padan muka dia orang, sampai suruh hantar bom dulu kan? Tak boleh. Saya malam ternampak satu video satu orang ulama di Mesir, tak salah saya. Orang tanya ni, apa pandangan engkau tentang Hamas sekarang? Kau sokong Hamas tak? Dia kata, buat apa kau tanya sokong Hamas ke tidak? Sekarang ni perang bukan Hamas dengan Zionis. Sekarang ni peperangan antara Islam dengan kafir. Bukan Hamas, peperangan Islam dengan kafir. Engkau Islam, engkau juga turut menyumbang kepada kejayaan, kena menyumbang kepada kejayaan Islam. Bukan perang Hamas dengan Yahudi dah, antara Islam dengan kafir. Jangan petikai dah Hamas. Kalau kau tak sokong Hamas pun, dia kata jangan petikai Hamas. Sebab sekarang ni bukan perang Hamas, perang umat Islam dengan Yahudi Zionis tu. Memang dia ketua segala kekafiran, ya, insya-Allah. Jadi jihad yang besar dia orang. Dan orang banyak lagi orang kita ni kata, itulah Hamas punya pasal, dia yang mula bom tembak 7 Oktober. Tuan-tuan, kita ni nak kata siapa tuan-tuan? Katalah orang tu main rumah kita, rampai segala rumah kita, ambil rumah ni mengaku dia punya, dia halau kita keluar. Kita mesti berontak, marahlah. Saya kita baling batu rumah dia, baling batu kereta dia. Pasal apa? Dia yang buat jenayah dulu, tapi orang tak nampak, mungkin tak nampak jenayah dia. Kita yang baling batu, orang nampak kita, tapi sebenarnya daripada dia. Sebab apa di bom 7 tu adalah satu cerita. Dikatakan memang dia orang ni bulan Oktober, masa saya pergi sana dulu pun, bulan Oktober ni akan jadi jam kawasan Baitul Maqdis, perayaan Yahudi yang besar-besaran. Cuma waktu tu, waktu saya pergi tu, dia orang tak buat dalam Masjidil Haram, Masjid Aqsa lagi. Dia buat di kawasan dia tu, Rolling Wall, dinding kawasan sana. Tu kawasan Yahudi punya. Dia tak ada dalam kawasan tanah masjid. Tapi bulan tahun ni dia nak buat dalam masjid. Perayaan dia orang ni jenis masuk masjid ni, kita semayang ni buka kasut, kaki ayam. Dia orang masuk dengan kasut, dengan trompet yang tanduk berpusing tu, dan menari lelaki perempuan ni, cara dia lah. Itu ibadah dia lah kot. Itu cara sambutan dia. Jadi dia masuk Masjid Al-Aqsa, dia buat benda macam tu. Oh, sakit hati kita, masuklah masjid kita, ya. Geram. Dia orang Hamas boleh tahan lagi sampai dia ada beberapa perayaan. Sampai satu tahap perayaan dia kena sembelih kambing ataupun sembelih binatang. Kambing, sembelih tu upacara dia lah. Tak tahu macam mana kita pun, saya tak pasti, tapi upacara dia kena sembelih. Dia nak sembelih dalam Masjidil Haram, dalam kawasan tanah suci tu. Sembelih cara Yahudi dia. Wah, ni darah masuk dalam ni, mencemar, kotoran mengkotori masjid. Maka sebab itulah Hamas tak boleh tahan, dia terus, dia orang nak buat, nak sembelih tu pada 8 ke 9 hari bulan Oktober. Majlis dia orang nak buat tu. Sebab tu 7 dia hantam dulu, tak boleh biar. Sebab orang Islam yang jaga poli-poli di Palestin, yang jaga, tak mampu nak halang, mana boleh. Dia orang dengan askar dia sendiri, lawan dia tangkap masuk dalam. Sebab tu itu salah satu puncanya. Selain daripada tu, nampaklah umat Islam dah kena tangkap, hilang, kena bunuh apa semua. Tanah berapa banyak dia rampas. Jadi benda tu tak boleh tahan. Sebab tu Hamas mempersiapkan kekuatan, sehingga kita boleh terima kasih pada Hamas. Dia orang ni tolong jaga muka kita. Kalau dia tak buat macam tu, habis muka orang Islam ni. Senang dipijak, dilanyak, takkan digeruni langsung. Maka Hamas tunjuk keberanian dengan senjata dia, sehingga kita rasa masih ada umat Islam yang kuat, yang hebat. Itu yang hadis Nabi sebenarnya.
Nabi kata akan sentiasa ada satu kelompok umat Islam yang jaga kehebatan Islam. Yang jaga kehebatan Islam. Kalau kita orang Melayu duduk tentu, tanah Malaysia tentu, tak payahlah tuan. Kita mesti menyentuhnya. Tak payahlah nak gaduh-gaduh. Alah, dah biarlah dia orang buat, tak apalah sekali ni je. Mungkin kita tak berani nak berontak menyentuh. Tapi dia orang ni kekuatan, semangat, juang jihad yang bayangkan ni, sampai dia orang berapa kerat dia yang keluar ke Mesir tu. Lari ke Mesir sebab tak sanggup duduk di Gaza. Kan? Sanggup tinggal rumah tanah air. Tapi lebih ramai 80% dia kata. Lebih pada 80%. Walaupun rumah dah roboh, dia kata kami tak sanggup nak tinggal tanah air. Biar mati kami di sini. Bukan dia orang tak nak pergi ke Mesir tu. Bukan tak ada peluang. Ada peluang tapi tak nak. Biar mati nak jaga tanah air. Itu perjuangan yang sangat hebat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada mereka, kuatkan iman, kuatkan jiwa, tenaga, kental, tabah untuk berdepan dengan musuh yang semakin zalim ni tuan-tuan. Tapi kezaliman yang berlaku ni sebagai tanda benda tu dah dekat kemenangan untuk kita. Dah dekat. Cuma kemenangan, maksud kemenangan, kita kata tentera Palestin sekarang ni menang setahap tu. Maksud tahap apa? Tahap tunjuk kekuatan sehingga Zionis dah rasa gerun. Tapi belum sampai tahap nak halau Zionis keluar daripada Palestin. Itu bukan tahap dia. Yang tu tahap sampai satu peringkat Nabi Isa punya cerita nanti. Tu tugas dia. Tugas akan datang tanda dekat ni iaitu Imam Mahdi. Muncul Imam Mahdi, dia berjaya rampas semula tanah suci Baitul Maqdis. Sehingga orang Yahudi tak boleh kontrol. Sekarang orang Yahudi kontrol. Berapa hari dah orang Islam dilarang azan, dilarang semayang dalam Baitul Maqdis. Berapa waktu dah. Adalah kadang dia buka sekejap, kadang dia tutup terus satu hari 5 waktu, 4 waktu. Dan tak bagi masuk semayang. Tu kunci ke dia. Dia yang kontrol Baitul Maqdis. Siapa boleh rampai balik? Bukan raja mana-mana, bukan tentera mana-mana. Imam Mahdi. Imam Mahdi datang, dia ambil balik itu. Okey. Imam Mahdi pula tentera hebat. Rasulullah kata tentera Imam Mahdi takkan dikalahkan oleh siapa-siapa. Peranglah dengan mereka dengan mana pun tetap menang. Sampai dia tentera Imam Mahdi ni perang bukan di Syam saja, di Baitul Maqdis, maksudnya dia ambil itu je. Dia perang sampai ke India. Tentera Imam Mahdi ni sampai ke India. Itu nampak ada India sekarang ni memang menyebelahi Israel. Betul lah tu. Betul lah. Dia menyebelahi Israel. Sebab India ni memang, India Utara ni memang ada keturunan-keturunan Israel dan Yahudi. Sebab Nabi sebut Imam Mahdi akan serang India dan menawan, ambil balik harta-harta rampasan, harta apa ni, harta Baitul Maqdis yang disembunyi dalam India. Nabi sebut macam tu. Berarti adalah harta-harta, khazanah-khazanah Bani Israel, tabut dan harta dalam tabut tu yang dibawa lari sembunyi di India oleh Israel, Yahudi India. Kan? Sebab tu Yahudi yang handsome di Hindustan ada keturunan dia mai dari situ. Jadi nak sebutnya Imam Mahdi hebat, tapi dia tak akan perang dengan Yahudi yang berada di Israel. Dia tak akan perang. Bila tentera Imam Mahdi kata jom kita lawan dengan Yahudi ni, Imam Mahdi kata bukan kerja aku, maksud saya bukan tugas aku. Tugas apa? Tugas Nabi Isa. Tunggu Nabi Isa turun. Tu jadi aturan Allah atur tu. Nampak perang ni tanda kita makin dekat dah. Dah dekat dah. Dengan kemunculan Imam Mahdi. Lepas muncul Imam Mahdi, turun Nabi Isa di Damsyik. Nabi Isa akan datang bertemu dengan Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Jumpa di situ. Misi utama Nabi Isa dah dia jadi pemimpin, maka dia bunuh Dajjal di Babul Ludi. Nabi kata jumpa Dajjal kat situ, hancur Dajjal kat situ. Lepas bunuh Dajjal, dia perang dengan Yahudi. Itu cerita Yahudi belakang pokok, belakang batu. Orang Islam tengok Yahudi sembunyi belakang aku ni, bunuh dia. Kecuali pokok Warqat yang takkan memihak kepada orang Islam. Jadi tuan-tuan, perjalanan dunia ni Allah dah atur. Ini dah nampak dah tangga makin dekat dengan kemunculan Imam Mahdi. Umat Islam dah setelah perang tak berhenti dan sebagainya.
Jadi itulah apa yang berlaku, wallahu alam. Kita berhenti kat situ. Jadi kita nak sebutnya tentang mana tadi sampai cerita situ pula kan. Okeylah, tentang Al-Quran ni yang terakhir kita sebut ni surah Kahfi. Seorang lelaki baca di zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki baca surah Kahfi. Kita pendekkan cerita ni. Dia baca surah Kahfi dalam rumah waktu malam Jumaat. Tiba-tiba dia terdengar kuda dia yang dia tambat mengamuklah, menangis-nangis, meronta-ronta. Dia pun tutup sadaqallahul azim, dia pergi keluar tengok, kok lah ada binatang buas nak makan ke apa ke. Tengok kuda dia tak ada apa, tenang balik, tak mengamuk pun. Okeylah, tak ada apa-apa. Dia kata okey dah kot. Dia masuk, sambung lagi surah Kahfi. Baca, mengamuk pula, meronta tu, kuda dia. Apa hal? Dia keluar lagi tengok, kuda dia tenang balik, okey je, tak ada apa-apa pun. Masuk baca Quran lagi, surah Kahfi lagi. Begitu juga jadi sampai 3 kali. Dia tak tahan, dia lari keluar cepat. Koklah masa dia keluar tadi lambat, binatang tu lari ke apa, dia keluar cepat tengok-tengok. Rupanya atas bumbung rumah dia tu ada spotlight, cahaya terang daripada bumbung rumah naik ke langit, panjang sampai ke langit. Dia dah mula gerun, takut apa benda ni, takut jadi benda yang tak biasa ni. Maka dia terus pergi jumpa Nabi SAW. Dia cerita, Rasulullah tadi kuda aku macam ni. Dia cerita dia baca Quran, kuda macam ni, dan akhirnya nampak cahaya naik itu. Maka Nabi terus kata, kau baca surah Kahfi je tadi. Dia tak cerita dia baca surah Kahfi, dia cerita dia baca Quran. Tadi kau baca surah Kahfi? Ya Rasulullah, surah Kahfi. Masya Allah, surah Kahfi hebat. Lebih lagi kita ngamkan dia dengan hari, iaitu hari Jumaat. Tak kiralah daripada malam ke siang ke, siapa yang baca dalam rumahnya, Masya Allah, akan bercahaya sepanjang 7 hari. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kita spotlight tu. Ni sahabat Nabi, Allah buka hijab, tapi kita takkan nampak cahaya. Tapi para malaikat nampak, rumah dia bercahaya, hatinya bercahaya. Maka jangan tinggal bacaan surah Kahfi. Ketenangan, Nabi kata, tilka sakinah tanazzalat alil Quran. Itulah ketenangan, rahmat yang Allah turun, ketenangan untuk orang yang baca Quran. Wallahu ta'ala alam. Itulah antara kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم إنه تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.